Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar-pelajar yang Ustazah kasihi. Malam ni kita akan bertemu kembali dalam ikhlas pembelajaran bersama dengan Ustazah. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Iman Mutiara Hidup. Baik. Okey, nampak tak? Okey, kita tengok balik lah berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okey, baik. Ya. Objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah kita nak tengok tentang pengertian iman. Okey, objektif yang pertama ni ialah menjelaskan pengertian iman. Objektif kita yang kedua ialah menerangkan iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Yang kedua. Yang ketiga, menghuraikan ciri-ciri orang yang mempunyai iman yang kuat. Dan yang keempat ialah merumuskan ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan iman. Okey, baik. Jadi kalau boleh tu kamu catatlah 4 objektif pembelajaran kita hari ini. Okey. Boleh buat catatan. Pengertian iman. Yang kedua, iman boleh bertambah dan berkurang. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mempunyai iman yang kuat. Yang keempat ialah merumuskan ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan iman. Okey. Baik, dapat semua? Dapat tak? Ya. Okey, baik, dapat semua. Okey, seterusnya kita akan lihat pada okey, baik. Jadi sekarang ni nampak yang ni? Nampak tak ni yang ni? Nota, PowerPoint dan juga latihan ni. Nampak. Okey, iman. Okey, di sini ialah kita nak tengok ialah pengertian iman. Okey, pengertian iman kita lihat daripada dua aspek ya. Dua aspek. Yang pertama dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa. Dan yang keduanya ialah dari segi istilah. Okey, dia ada dua. Satu dari segi bahasa dan satu lagi ialah dari segi istilah. Baik, dari segi bahasa, pengertian iman ni bermaksud mengiktiraf, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya. Ini maksud iman. Iman dari segi bahasa, ya, itu mengiktiraf, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya. Kita tak dusta. Maksud dia kita tak ada rasa nak nafikan, kita tak tolak benda tu. Itu maksud iman dari segi bahasa. Dan yang kedua ialah dari segi istilah. Iman dari segi istilah bermaksud membenarkan dengan hati. Hati benar, mengakui dengan lidah, mengamalkan dengan anggota. Ini maksud iman. Okey, jadi dua-dua ni dari segi bahasa dan dari segi istilah ni, dua-dua ni kita kena hafal betul-betul. Ya, supaya nanti kita dapat kesilapan ya tentang ni. Okey. Okey, itu ialah pengertian. Okey, selesai untuk pengertian. Okey, yang kedua ialah iman boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Okey, iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Yang kata iman ni dia boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Okey, menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa iman seseorang ni boleh bertambah dan juga berkurang. Iman seseorang boleh bertambah dan berkurang. Okey, iman berkait rapat dengan amalan seseorang dari segi tingkah laku dia, ya, berkait rapat dengan amalan seseorang. Okey. Al-Quran sering menggandingkan antara lafaz iman dan amal soleh. Ya, Al-Quran menggandingkan antara lafaz iman dan juga amal soleh. Ya, dia kalau setakat kalau kita setakat Islam tak ada iman, ya. Iman tak ada. Ada sekadar Islam sahaja.
dan kita tidak ada amal, belum dinamakan dia sebagai mukmin yang sejati. Dia nak jadi seorang mukmin sejati menurut mazhab, nak jadi orang yang bertambah mengikut ahli sunnah wal jamaah ni, dia kena ada yang ni. Ya, iman ada, amal dan juga ada. Okey, baik. Iman boleh bertambah dengan melakukan amal ibadat seperti kita berqiyamul lail, membaca Quran, banyakkan solat sunat, melakukan kebajikan dengan ikhlas kerana Allah, berzikir. Baik, yang ni lah yang kita boleh buat. Ya. Jadi sempena sekarang ni kan kita berada dalam PKP. Kan, dalam masa PKP ni. Jadi kita boleh banyakkan buat benda-benda ni. Ni amalan-amalan ni. Qiyamul lail, baca Quran, banyakkan solat sunat, buat amal kebajikan, zikir dan sebagainya. Okey, itu yang seterusnya, iman ni boleh berkurang jika melakukan maksiat, ya. Buat maksiat, iman tu boleh berkurang. Kemaksiatan akan berlaku sekiranya keimanan kita kepadanya tidak kuat. Okey, baik. Ini ialah mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Ada sebarang pertanyaan setakat ni? Boleh buka mic? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, baik. Jadi untuk yang seterusnya, sebelum Ustazah nak seterusnya, jadi Ustazah akan buka untuk kamu. Okey, boleh tengok kan? Boleh nampak kat sini? Okey, Ustazah akan buka kat kamu. Okey. Okey, kita nak tengok yang ni. Ni. Okey. Baik, iman boleh bertambah dan berkurang ni berdasarkan kepada ayat Al-Quran inilah. Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Okey, baik. Ini ialah yang kata iman tu boleh bertambah. Dia tambah kalau kita banyak buat amal ibadat, apa semua dia jadi bertambah. Tapi kalau kita leka, kita tinggal amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan sunat, maka iman kita akan berkurang. Okey, boleh jelas? Okey, seterusnya. Ya. Okey, iman boleh bertambah. Ni yang kata iman boleh bertambah melakukan ibadat ketaatan serta meninggikan ilmu. Iman akan berkurang apabila seseorang melakukan maksiat. Jadi oleh itu kita hendaklah menambah ilmu pengetahuan dan membanyakkan amal ibadat seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Okey, ciri-ciri orang yang bertambah iman. Apa ciri-ciri dia? Orang yang bertambah iman. Pertama, orang yang mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ada ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah ni yang mana? Bukan sekadar kita solat semata-mata. Tak. Yang kita sebelum ni kita belajar, yang kita tahu tentang nama-nama Allah yang 99. Itu pun kita tak dapat mendalami keseluruhan nama-nama Allah tu lagi. Jadi maksud dia ilmu kita tentang Allah ni masih belum. Ciri yang kedua ialah apa dia? Okey, ciri yang kedua ialah melaksanakan ibadat yang fardu. Ciri orang yang bertambah melaksanakan ibadat yang fardu tu yang tadilah saya sebut tu. Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya tu. Ya, yang tu adalah ibadat yang fardu. Kemudian banyak melakukan ibadat sunat. Kemudian berzikir pada Allah. Ini adalah ciri orang yang bertambah iman. Okey, yang berikutnya perbuatan yang boleh mengurangkan iman seseorang. Perbuatan yang boleh mengurangkan iman seseorang ni iaitulah yang pertama melakukan maksiat, meninggalkan solat fardu, melakukan perbuatan berdosa, derhaka kepada ibu bapa, berakhlak buruk dalam kehidupan. Okey, ini adalah perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan iman seseorang. Kemudian yang berikutnya ialah ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan iman. Okey, yang ni dia kemanisan iman. Yang tadi tu kita hanya tengok tentang iman saja. Yang ni adalah kemanisan iman. Apa maksud kemanisan iman?
Kemanisan iman ni ialah dia berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya serta mengutamakan Allah dan Rasulnya lebih daripada harta benda dunia. Ni kamu kena tengok kat sini lah. Baik, di dalam ni, di sini tentang kemanisan iman ni, ada di sini perkara yang perlu kamu ambil nah. Pertama ialah dia berasa ni. Pertamanya ialah yang berasa gembira tu. Ni yang pertama, berasa gembira. Dalam melakukan ibadah. Buat ibadah ni dia rasa seronok. Dalam melakukan ibadah. Berasa gembira dalam melakukan ibadah. Ni yang pertama. Dia panggil apa? Keratan dia yang pertama. Yang pertama. Yang keduanya ialah sanggup menanggung kepayahan. Ini yang kedua. Yang kata kemanisan iman, sanggup menanggung kepayahan. Demi sampai ni, tulis titik-titik. Demi mendapat keridhaan Allah, sampai dekat Allah ni. Yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah demi sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul ya. Saya betulkan balik. Demi mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Sampai setakat Rasulnya. Ya, Rasulnya. Yang ni adalah keratan yang kedua. Keratan yang ketiga ialah mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah sampailah benda dunia. Sampai dunia. Mengutamakan Allah dan Rasulnya lebih daripada harta benda dunia. Baik. Ini yang disebut sebagai orang yang mendapat kemanisan iman. Ya. Contohnya dia tak rasa susah pun kalau nak buat benda-benda yang baik ni. Dia tak rasa susah. Kemudian dia sanggup pula buat kepayahan. Dia cari, dia usaha dalam suasana kita dalam kekurangan, serba kekurangan, tapi dia sanggup menanggung kepayahan demi Allah dan juga Rasul. Kemudian mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda dunia. Baik, inilah yang kata ciri dia. Dia ada 3 di dalam kemanisan iman ni. Untuk yang mendapat kemanisan iman ni, dia ada 3 perkara ni. Baik. Seterusnya, sabda Rasulullah SAW an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa in yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Muttafaqun alaihi. Maksudnya ialah 3 perkara sesiapa yang melakukan akan dapat memperoleh kemanisan iman. Pertama, kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Yang kedua, mengasihi manusia kerana Allah. 3, benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Sebagaimana mereka benci dicampakkan ke dalam api neraka. Baik, ini hadisnya adalah hadis daripada muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi ni yang disepakatilah oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Sampai setakat ni. Boleh? Nampak ke tidak ni? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nampak. Baik. Terusnya kita tengok yang berikutnya. 3 perkara yang terdapat dalam diri mereka yang mempunyai kemanisan iman. Yang ni kita boleh cek balik dekat diri kita. Ya.
tiga perkara yang terdapat dalam diri mereka yang mempunyai kemanisan iman. Apa yang ada? Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. Ulang balik yang tadilah. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama manusia kerana Allah. Tiga, benci kepada kekufuran sebagaimana benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau kita tengok di sini, tiga perkara yang terdapat dalam diri mereka yang mempunyai kemanisan iman ni, dia adalah diambil daripada apa? Dia dipetik daripada hadis Rasulullah yang Ustazah bacakan tadi tu. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Ya, baik. Jadi ini yang kata tiga perkara yang terdapat dalam diri mereka yang mempunyai kemanisan iman. Okey, baik. Yang berikutnya. Ni soalan penilaian. Okey, sebelum soalan penilaian, kita tengok semula. Okey, itu adalah daripada bahan pembentangan rakan-rakan kamulah yang hari tu. Tengok yang keempat ni ialah kesan kemanisan iman. Apakah kesan kemanisan iman? Bila kita dah ada semua-semua tu, kesan kemanisan iman ni apa dia? Yang pertama, kita akan dapat rasa di sini ialah kelazatan iman. Kita akan rasa kelazatan iman. Ya. Contoh. Ya, yang rasa kelazatan iman tu macam mana? Kelazatan melakukan ibadat tu bagaimana? Bila buat ibadat tu, tanpa ada orang kena suruh, dia rasa seronok je nak buat. Dia nak buat saja. Tu maksud dia ada rasa lazatnya melakukan ibadat. Contohnya ada rasa lazat. Lazat buat ibadat. Kita rasa sedap je bila buat ibadat tu. Ya. Tak mau tinggal. Contohnya dalam bab solat lah. Ustazah senang bagi contoh solat lah. Kalau kita buat solat, kita setiap waktu kita buat. Bila mai hari yang kita tak buat tu, kita akan rasa dosa, kita akan rasa bersalah. Betul kan? Tu baru ada kemanisan iman. Lazat melakukan ibadat. Okey, kemudian yang kedua ialah kesan dia yang kedua, dia dapat mencapai kesempurnaan dalam beribadat. Dapatlah sempurnalah dia buat ibadat dia. Dia tak ada lah buat solat, contohnya buat solat macam dengan ayam patuk padi kan. Baca bismillah pun tak berapa nak sempurna kan. Tapi bila dia dapat kemanisan iman ni, dia nak buat bagi sempurna. Okey. Baik, itulah yang kata yang kedua. Yang ketiga, masyarakat mendapat manfaat iaitu tidak menyusahkan orang lain. Ya, tak menyusahkan orang. Okey. Yang keempat, menjadi seorang yang berakhlak mulia. Yang kelima, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, dihormati oleh masyarakat. Baik, itulah yang disebut sebagai kesan daripada kemanisan iman. Okey. Okey, baik. Okey, jadi pengertian iman kita selesai, iman juga boleh bertambah dan juga boleh berkurang, kita selesai, kemanisan iman dah selesai. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan iman dan seterusnya ialah kesan kemanisan iman. Jadi dalam topik kita hari ini Ustazah ada menyentuh secara semua sekali lah berkaitan dengan iman. Ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan. Okey, sekarang kita tengok soalan. Tolong jawab soalan ini. Okey. Nampak? Salin dalam buku latihan sekarang. Okey, kat atas ni kamu abaikan. Ni bukan fiqh Hana. Ni adalah akidah. Okey, bukan fiqh tau. Akidah tingkatan 5. Tulis nama. Sorry. Okey, nama tingkatan tarikh. Nampak tak ni? Tak nampak, usah besarkan lagi. Tu nampak? Okey, lepas tulis ni saya nak kamu screenshot, hantar dalam Telegram. Seterusnya soalan 2. Okay, soalan terusnya soalan 3. Okey, tengok soalan satu-satu soalan. Okay, soalan 3. Dan soalan 4. Okey, soalan 3 dan soalan 4.
Okey, soalan yang kelima. Habis sampai soalan 7. Kita terus dengan bentuk soalan yang kedua. Okey, yang ni adalah isi tempat kosong. Isi tempat kosong, tak banyak soalan dia, ada 5 sahaja isi tempat kosong. Satu lagi, yang ini adalah soalan, okey, yang ni adalah soalan bahagian B. Yang ni soalan bahagian B, tengok markah dia, tengok markah. Apa markah dia? Okey, nampak tak ni? Satu soalan je. Iman seorang Muslim boleh bertambah dan berkurang. A. Satu Roma nyatakan 2 contoh amalan orang bertambah imannya. 2. Jelaskan 2 faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini. 3. Huraikan 2 akibat tidak mencapai kemanisan iman kepada individu Muslim. Akibat dia apa? Okey. Baik, seterusnya 3 faedah kemanisan iman terhadap individu. Okey, baik. Jadi tahniah semua sekali. Pertama sekali saya ucap tahniah. Okey, tepuk tangan dulu. Ni tak kira tengok jawapan lagi. Okey, tepuk tangan untuk semua. Tahniah kerana semua anda telah pun berjaya untuk jawab semua soalan yang saya bagi. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, yang ni saya bagi seorang-seorang untuk baca soalan, baca jawapan kamu. Lepas tu lagi kita write siap-siap. Okey. Okey, Sarah. Baik. Iman mempunyai 70 cabang. Ya. Cabang yang lebih afdal ialah ucapan A. La ilaha illallah. Bagus. Okey, siapa yang tanda jawapan dia A? Betul. Tu dia. Jawapannya ialah A. Siapa jawab A? Betul jawapan dia. Right kat situ. 1 markah dia dapat. Okey, soalan 2 seterusnya silakan. Manakah antara berikut adalah martabat iman seseorang Muslim? Ya. Boleh bertambah atau berkurang? Okey, jadi jawapannya ialah boleh tambah dan berkurang. C jawapan dia. Okey, siapa yang betul ni? Angkat tangan. Saya. Semua betul? Okey, tahniah. Seterusnya soalan nombor 3. Melakukan kamulan membaca Al-Quran, berfikir, bertahmid. Keterangan di atas merujuk kepada meningkatkan keimanan. A. Ya, jawapan dia ialah A, meningkatkan keimanan. Okey, meningkatkan keimanan. Okey, jawapan dia ialah A nak. Meningkatkan keimanan. Okey, soalan berikutnya, soalan yang keempat. Puan siapa tu? Sifat yang boleh mencapai lisan iman kecuali laksanakan fardu dengan tidak sempurna. Ya, sifat yang boleh mencapai kecuali ya. Okey. Okey, jawapannya ialah C. Okey, seterusnya soalan 5. Soalan 5. Kemanisan iman dapat diperoleh dengan cara mengasihi manusia kerana Allah. Ya, jawapannya ialah B. Okey, jawab B betul. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 6. Cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah memperbanyakkan amalan sunat. A. Okey. Bagus. Nombor 6A. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Kemanisan iman ialah D. Gembira melakukan ibadat, sanggup menangguh kepayahan demi keredaan Allah, mengutamakan Allah SWT dan rasa daripada perkara dunia. Okey, baik, bagus. Jadi jawapannya ialah 1, 3 dan 3 dan 4. Jawapan dia ialah D. D, daun ah. Ya. Okey.
Baik, Alhamdulillah. Jadi siapa yang dapat markah penuh? 7/7. Okey, isi tempat kosong. Isi tempat kosong nombor 1. Okey, pengertian iman nombor 1. Membenarkan dengan hati. Mengakui dengan lidah. Ya, mengakui dengan lidah, mengamalkan dengan anggota badan. Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Ya, mengakui dengan lidah. Okey, seterusnya soalan 2. Jawapan dia maksiat. Iman seseorang muslim akan berkurang apabila melakukan maksiat. Okey, betul. Okey, baik, seterusnya soalan nombor 3. Kemanisan iman. Okey, kemanisan iman. Bagus. Kemanisan iman. Tolong right nah siapa yang betul. Soalan 4. Orang yang memiliki kemanisan iman memiliki apa? Akhlak. Orang yang mendapat kemanisan iman memiliki apa? Akhlak. Akhlak yang Akhlak tinggi okey tak Ustazah? Okey, boleh diterima pakai. Akhlak ya. Okey, kita cek balik ini sama ada akhlak. Okey, soalan 5. Amalan yang Amalan yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang. Amalan. Amalan apa ni? Amalan kebaikan ya. Amalan kebaikan yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang. Ya, baik. Dah semua sekali. Okey, siapa yang betul semua? Saya. Okey, tahniah yang betul semua. Tahniah yang betul semua. Okey, baik, soalan bahagian B. Nombor 1. Nombor 1. Dua contoh amalan orang yang bertambah imannya. Melakukan qiyamul lail. Ya. Membaca Al-Quran. Okey, baik. 2 markah full mark dapat. Okey, ada lagi yang lain? Berzikir. Berzikir, betul. Berzikir. Okey, kita tinggal 2 minit lagi. Tak apa, lagi sudah kena lajak sekian ni. Okey, baik. Soalan 2, Roman. 2 faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini. Dia nak 2. Jelaskan 2 faktor. Soalan ni jelaskan 2 faktor. 2 faktor ni adalah 2 sebab yang menghalang peningkatan iman remaja kini. Apa dia faktor dia? Mengabaikan ibadat-ibadat fardu. Ya, betul. Yang kedua? Melakukan maksiat. Leka dengan dunia. Ya, leka dengan hiburan dunia, okey dan sebagainya. Okey, lagi ada jawapan lain lagi? Jelaskan 2 faktor. Terpengaruh dengan rakan yang lalai. Ya, betul. Okay. Jawapan lain? Melakukan maksiat. Lakukan maksiat tu dah betul lah tadi. Dah sebut dah. Lagi? Kurang didikat agama. Faktor dia. Takkan faktor dia tu? Kurang didikan agama faktor ke tu? Faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini. Menghalang peningkatan iman. Leka dengan leka hiburan dunia. Okey, tu jawapan yang mudah lah untuk kita jawab. Okey. Baik, kemudian soalan 3 Roman, silakan. 3 Roman, huraikan 2 akibat tidak mencapai kemanisan iman kepada individu muslim. Apa akibat mencapai kemanisan iman? Dibenci oleh Allah. Ya, betul. Dia nak hurai tu. Dibenci oleh Allah kerana kenapa tu? Ya, bila dia nak Melakukan hurai. ibadat dengan Macam mana? melakukan ibadat dengan tidak sempurna. Okey, kalau melakukan ibadat dengan tidak sempurna. Atau sambil lewat. Okey. Boleh terima? Boleh? Lagi?
Lakukan ibadat sambil lewa. Tidak sempurna tu kalau boleh tak payah guna perkataan tidak sempurna tu. Melakukan ibadat sambil lewa. Jadi jelas kat situ. Okey, lagi? Amalkan akhlak yang mazmumah. Ya, okey, itu akibat juga lah sebab dia mengamalkan akhlak-akhlak yang mazmumah seperti percakapan yang kesat kan. Boleh tu. Bertingkah laku kasar. Baik, itu adalah akibatnya yang tidak capai manusia iman individu muslim. Lagi? Yang lain ada lagi? Tak ada. Melakukan perkara yang menyusahkan masyarakat. Apa dia? Contoh, kena bagi contoh lah kalau macam tu. Yang menyusahkan masyarakat tu apa dia? Contohnya apa? Yang menyusahkan masyarakat. Mengadakan hiburan. Ya, hiburan ataupun terlibat dengan kumpulan-kumpulan gangster ke kan. Menyusahkan masyarakat lah tu kan. Ataupun dia terlibat dengan kumpulan-kumpulan remaja-remaja yang rosak akhlak. Kalau soalan jelaskan, soalan huraikan, tengok pada markah tau. Di sini kita kena tengok pada markah dia. Ya, dia ada markah kat sini. Markah 4. Kalau markah 4 ni ialah banyak. Dia nak 2 faktor. Biasanya perlu kepada isi Contoh. plus huraian. Dia kena ada 2 benda ni. Isi plus huraian. Sama juga dengan yang satu lagi. Kena huraian. Okay, kena tengok markah di situ. Sebab kita tengok kadang-kadang dia tengok sini soalan dia jelaskan. Kat sini huraikan. Jadi kadang-kadang di sini ada berlaku. Tengoklah tahun kalau kadang-kadang ada setengah yang kata terima pekan. Kan dia jelaskan dia boleh terima isi saja ada dapat 2 markah. Jadi Ustazah nak kamu latih kamu belajar tulis. Bila tulis tu kena ada isi dan huraian baru dapat 4 markah. Sama je dengan huraian. Isi dengan huraian dapat 4 markah. Faham tak? Okey, baik. Soalan B. Terangkan 3 faedah kemanisan iman. Okey, kemanisan iman tu apa? 3 faedah kemanisan iman terhadap individu. Oh, tadi dah jawab dah kah? Ya. Dah kan? Okey, dikasih oleh Allah. Okey. Betul kan ni? Faedah kemanisan iman terhadap individu. Individu tu dapat apa? Apa yang dia dapat tadi kesan dia? Merasa kelazatan melakukan ibadat. Ya, kelazatan melakukan ibadat. Dia ada lazat. Lepas tu? Dihormati. Dihormati. Lagi? Dihormati oleh masyarakat. Dia nak terhadap individu ni. Terhadap individu. Kamu kena tengok dia nak kepada individu Dikasihi Allah. Terhadap individu. Ya, dikasihi oleh Allah. Lagi? Mengelak daripada hawa nafsu yang jahat. Ya, okey. Lagi? Menjauhkan daripada perkara-perkara dosa kan? Okey. Kenapa dia? Kena tulis juga sama juga macam tadi. Terangkan tu dia kena ada isi dan juga huraian. Semua ni dia isi dan huraian. Okey, baik. Jadi alhamdulillah dari segi jawapan-jawapan semua yang menyertai kelas Ustazah pada hari ini, Ustazah ucapkan tahniah sebab semuanya berjaya mengikuti kelas dengan baik sampai akhirnya dan Ustazah ucapkan tahniah lah kepada semua. Okey, insya-Allah kelas Ustazah ni akan buat lagi insya-Allah. Boleh tak ni sampai setakat ni kamu boleh stay dengan Ustazah tak ni? Boleh. Boleh ya untuk Boleh. Ya. Kalau sesiapa yang ada rakan-rakan lain yang belum lagi menyertai kelas kita, tolong maklum. Ya, untuk sesi pembelajaran kita hari ini dah dapat capai lah objektif kita hari ini. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT. Dan sekalung terima kasih dan tahniahlah kepada semua yang mengikuti kelas Ustazah hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat mencapai objektifnya dan Ustazah ucapkan berbanyak-banyak terima kasih semua sampai setakat ini sebelum kita berakhir kelas kita. Jadi semua sekali kita baca doa seperti biasalah. Apa doa kita? Semua sekali akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw
Watawassaw bis-sabr. Okay, baik. Mana yang baik tu semuanya daripada Allah. Yang kurang, yang lemah tu daripada Ustazah sendiri. Ustazah mohon maaf ada salah dan silap dalam perkataan Ustazah hari ni.